Walaupun saya ingin mengingatkan supaya kita mematuhi undang-undang perlembagaan, akta hasutan. Walaupun kebebasan bersuara adalah diberikan, tetapi bukan mutlak. Dia ada had dia. Dan kita yang ini, saya percaya kebanyakan adalah ahli-ahli komponen Barisan Nasional. Kalau tidak pun mereka yang bersimpati dengan Barisan Nasional. Maka kita kena ingat, kita menghadapi pilihan raya umum ke-13, tidak berapa lama lagi. Targetnya ada 4. Pertama, orang kita. Orang kita ni biasanya tidak lagi dah. Kalau orang kita lagi, maknanya dia bukan orang kita. Yang kedua, musuh. Musuh ni lah yang tidak menyokong kita, menentang kita. Ini kita biarkan. Dan yang ketiga, golongan atas pagar. Golongan atas pagar ni dia pemerhati. Sebab kita kena pandai memainkan sentimen, memainkan perasaan untuk menenangi hati orang atas pagar. Yang keempat ni, orang yang tidak peka langsung. Dia tak peduli. Awak buatlah apa pun, dunia tengah terbalik ke, dunia hendak kiamat ke, dia dengan hal dia. Tapi kalau ada perkara yang pelik, yang boleh menarik perhatian, jangan berhenti. Orang yang peka ni tadi akan menjadi orang atas pagar. Dan kalau kena cara kita memenangi hati dan jiwa mereka, mereka akan jadi penolong kita. Ini kita kena ingat. Oleh sebab itu, kita ahli-ahli media sosial Barisan Nasional ni, minta maaf lah saya cakap, mestilah ada sikit sebanyak pengetahuan. Membacalah. Kita mesti ada pengetahuan. Baca. Contoh, minta maaf lah, bukan saya nak mengatakan saya ni membaca sangat. Sebelum kemari, saya kena tengok juga apa dia media sosial ni, sejarah sikit sebanyak. Siapa Janet Steele, siapa yang Zuckerberg tadi, contohnya. Baca. Tapi pastikan pembacaan kita itu betul. Pembacaan ini mesti disertakan dengan berfikir. Baca satu-satu, walaupun cepat, kemudian kita fikir. Menasabah tak menasabah. Terutamanya kalau buku-buku yang bersifat agama dan saintifik. Baca, teliti dan kita fikir. Yang keduanya, kita boleh atau kita mesti bersifat kritikal. Kritikal ni kita mengerti suatu perkara banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5 sudut. Sesuatu kejadian itu boleh dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan berbagai-bagai lagi. Dan yang paling pentingnya kita mesti rasional. Mungkin kita betul, mungkin kita salah, tapi kita rasional. Kalau kita salah, orang lain betul, kita kena akui bahawa dia betul. Tapi ingat, ini kalau sesama kita. Kalau dengan memangkam, walaupun dia betul, mesti tunjukkan dia tak betul. Sebab kita betul pun dia kata tak betul. Takkan dia tak betul, kita nak kata betul. Itu kena ingat. Kita mesti fahami peranan kita. Saudara-saudari, saya buat ulasan sedikit lah. Saya juga memperhati, mengikuti. Saya bukan tidak mahu untuk memulakan blog, untuk buka akaun Facebook, untuk mula tweeting. Tapi saya fikir saya banyak kerja lain lagi. Bila peranan blogging, Facebooking, tweeting ni dilakukan oleh penyokong-penyokong kita. Hanya saya perhatikan kadang-kadang saya tengok, saya lari juga iPad saya tu. Saya tengok sesama kita, kebanyakannya bersebalik. Kita sama kita. Kita tak bawa berarti apa-apa. We must identify our common enemy. Who is our common enemy? The opposition members. We attack them. Not to quarrel among ourselves. Itu cara dia. Jangan kita attack kawan kita. Dalam hal ini, kita mesti tentukan siapa musuh bersama kita. Jangan tumpukan kepada infighting, berperang bersama-sama kita. Dan bukan juga untuk kita menunjukkan pandai, tapi menunjukkan kemunasabahan, reasonableness dan masuk akal. Itu je maksud artikel-artikel kita. Dan bukan juga pentingkan rating. Rating ni boleh dibuat. Saya nak banyak rating boleh.
saya boleh rekrut cyber trooper saya boleh create banyak account, tutup, create account lain lagi, tutup, create account lain lagi. Ini semua orang tahu. Yang penting ni kalau kita keluar satu artikel kita itu menusuk, boleh menawan jiwa orang ramai, itu mustahil. Kalau misalnya kita sebut contoh penyenaraian Felda Global Ventures, orang ramai tak faham. Jangan kita guna bahasa payah-payah, bahasa susah-susah. Orang tak faham apa makna apa. Orang tak faham apa makna add value, tambah nilai. Orang tak faham. Kita ceritakan saja bahawa dengan penyenaraian FGB ini bermakna FGB menjadi satu company yang lebih besar. Kenapa orang apungkan company? Orang apungkan company untuk nak tambah modal, untuk nak tambah nilai, untuk nak kutip cash. Kita berikan contoh satu-satu. Tambah modal, maknanya kita nak membesarkan perniagaan company kita. Dengan menggabungkan itu, kita boleh kutip modal lagi keluar dan kita dapat tambah modal, kita buat kerja. Menambah nilai. Makna menambah nilai ni, sebelum cerita pasal tambah nilai, apa makna tambah nilai? Kita cerita dengan orang. Tanah untuk nenek kita ada 10 hektar. Sampai kepada peringkat anak cucunya hanya berkongsi 3 pokok kelapa di sana, 2 pokok durian di sini. Sekagak ke. Kalau datuk nenek kita pandai tambah nilai, tanah 10 hektar itu sepatutnya telah dibuat pembangunan kedai, perumahan dijual. 10 hektar tanah itu akan jadi 100,000 hektar. Dengan tambah nilai membuat kedai dan bangunan dan perumahan tadi, mungkin ia menjadi 10 juta ringgit. Itu maksud tambah nilai. Bila Felda Global Venture ni diapungkan, maka nilainya akan bertambah. Pelabur datang dari luar negeri. Contoh. Kemudian kita fikir pula, mereka kata, oh kita tidak mahu pengapungan. Yang kita mahu ialah duit kita setiap tahun, setiap anak masuk sekolah, kita dapat. Kita terang pada dia. Duit itu datang bukan dari KPF, datang daripada Felda. Dari Felda Plantation, berapa 9% pergi Felda, 51% pergi kepada KPF. Share KPF itu hanya bersamaan dengan 250 juta. Tetapi kalau diapungkan nanti, saham dimiliki oleh KPF itu akan menjadi, walaupun 30%, mungkin jadi 4 ataupun 5 bilion. Jadi orang faham. Itu sebab yang penting ialah pemahaman itu, keberkesanan, menyampaikan maklumat. Lepas itu, jangan lupa kita sama kita, jangan bergaduh. Sebab saya katakan tadi, siapa musuh kita? Pada akhirnya kita hendak ialah kita jangan bergaduh. Kita mahu kita sama kita tegak, musuh tumbang. Kita tak mahu musuh tumbang, kita sama kita mati, tak guna. Sekarang ini sama ada kita dengan pembangkang berada dalam keadaan battle of perception. Persepsi ni apa yang dia nak buat, apa yang dia nak bentuk dalam kepala je. Katalah contohnya, persepsi ni, nanti besar ni sombong, nanti besar ni bangang, nanti besar ni mukanya masam, nanti besar ni mukanya bengih. Macam mana nak betulkan persepsi tu? Bila berjumpa orang ramai, nanti besar pun senyum. Mana boleh tolong orang, kita pun tolong. Patut tegur orang, kita pun tegur. Orang pun balik, tak ada lah seperti kata orang itu. Itu cara mengatasi persepsi. Tapi susah. Dalam blog, Facebook atau tweet ini, kita boleh untuk membetulkan persepsi. Tetapi kaedah-kaedah untuk berhujah itu kena ada. Saya malas nak mengajar sangat. Nanti besok saya ajar selagi lebih pandai daripada saya pun nak berhujah susah pula. Dalam kita berhujah ni, kita tanya balik soalan. Satu. Yang keduanya, kita balikkan cakap. Yang ketiga, minta data. Yang keempat, reverse kan. Yang kelima, kita nafikan, minta bukti. Kalau dia beri pula bukti, kita minta pula pengesahan. Akhir-akhir ni kita buat cara orang menegakkan benang basah. Ini cara kita
berhujah dengan lawan kita. Detail, saya pernah datang kemudian jumpa saya. Ini ilmu tinggi walaupun bunyi senang. Besok hujah-hujah tu kita bersusah pula nak jawab. Contoh, awak kurang ajar. Kita jawab balik, apa? Awak berajar sangat? Contoh. Ataupun awak memang kurang ajar. Kita jawab balik, siapa yang tak kurang ajar? Awak lagi kurang ajar pada saya. Contoh. Awak nak ke mana? Dia tanya kita, tanya balik, awak nak kawan nak ke mana? Dia kata 2 campur 2 4. Dah 5. Dia tanya balik, apa pasal? 2 campur 2 4 campur 1 5. Dapat. Tapi ini susah nak jawab. Itu dalam undang-undang berhujah di mahkamah. Dia ada, kita buat submission, fakta kita ada rebuttal, kita tolak balik. Kemudian kita ada rejoinder, bagaimana masuk balik. Ini kaedah-kaedah. Saya tidak bercakap untuk cakap panjang. Kalaulah baca doa pun saya selalu cakap. Kalau baca doa pun saya jadi mufti. Kalau ada cerita pasal ICT ni pula, saya lah pula jadi Bill Gates pula, tak guna juga. Jadi, saya berharap kita gunakan kesempatan ini untuk kita dapatkan sikit sebanyak pengetahuan dan jadilah ahli sosial media yang aktif tapi bertanggungjawab. Dan kita mesti terus menyerang pembangkang ni. Saya tadi terfikir saya tulis dalam bahasa Inggeris, you don't be too hard, because if you be too hard and too harsh, you will alienate your supporters or the fan sitters. Kita jangan tamu sangat. Kalau kita beria sangat, emosi sebagainya, orang yang mula melihat kita sebagai orang yang rasional tadi akan lari. Macam Fauziah, ahli parlimen Kuantan, dia buatnya satu presentation dalam YouTube, Chef warning, negatif. Orang semua menyampah mereka, sampai sayur tak boleh makan lah. Apa ni, kambingnya, ayam, konon-konon kena radiation. Kalau kita buat pula video lawan macam tu, tak jadi. Mungkin dengan makalah saja, dengan presentation biasa, kita terangkan bagaimana projek berkenaan contohnya tidak membahayakan kesihatan kita. Saya sekali lagi ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada semua. PRU ini penting. Battle of perception sebutkan tadi. Yang penting ialah kita jangan mementingkan hal-hal peribadi. Nak jadi wakil rakyat lah, nak jadi menteri lain tak timbul. Kalau susah sangat besok, kita menangkan parti kita ni dulu, kita bagi budak jadi menteri. Kita pilih budak jadi menteri. Lepas tu kita pilih pula budak jadi Perdana Menteri. Senang, sebab kita ni semua berebut. Contoh, ambillah Temengguluh ni, satu parlimen 3 betul. Mana letak? Kesemuanya layak ke? Tolak yang ini datang, tolak yang ini datang. Macam ayam nak masuk keban, tak tahu nak ke sebelah, dia masuk juga. Ini kena ingat. Sesedari pun aktiflah untuk bantu parti. Yang penting kita mentah. Saya tak percaya lain pada Barisan Nasional boleh mentah negeri. Dan kita mesti yakin bahawa kita menang. Kita akan menang pilihan raya. Percayalah. Kalau semua orang menyokong, semua komponen parti menyokong, kita akan jadi lebih menang. Sekian, terima kasih banyak. Saya resmikan Konvensi Media Sosial Indonesia, Sini Belajar Poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.